Bismillah min syaitan rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa hidayatan la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا ورحمتك وعلى الناس ورحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدارين. Dan demikian lagi najis madhi dengan ijma'. Kerana disuruh dengan membasuh zakar daripadanya. Pada khabar Syekhan pada cetera Ali. Dan demikian lagi najis madhi. Madhi itu ialah najis. Dengan ijma' ulama menghukumkan bahawa madhi itu adalah najis. Sebab boleh dikatakan sebab dihukumkan najis tu kerana dalilnya kerana disuruh dengan membasuh zakar daripadanya. Kerana disuruh dengan membasuh. Kerana Nabi SAW beliau ada suruh membasuhkan. Kerana disuruh oleh Rasulullah SAW. Kerana disuruh oleh Rasulullah SAW suruh dengan membasuh zakar daripada madhi. Disuruh tu di mana? Pada khabar, pada hadis. Pada hadis Syekhan. Maknanya pada hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Pada cetera Ali, pada ceritaan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya. Pada ceritanya Sayyidina Ali dia katanya kuntu rajulan madza'ah. Adalah dia ni seorang yang sangat keluar air madhi. Sayyidina Ali dia kata dia ni seorang lelaki yang sangat keluar madhi. Tetapi dia tak tergamuk, dia segan, dia malu nak tanya Rasulullah. Maka dia suruh seorang sahabat yang lain pergi tanya Rasulullah SAW. Maka jawapan Rasulullah SAW katanya disuruhkan basuh. Apabila keluar mesti dibasuh. Maka kaedah kita sebagaimana kita maklum tak disuruhkan basuh melainkan benda itu najis. Kalau benda itu suci tidak ada faedah disuruhkan basuh. Maka Rasulullah menyuruhkan basuh itu menunjuk katanya benda itu adalah najis. Iaitu madhi. Madhi ni macam mana dia? Iaitu air lendir.
Dia pekat-pekat, jadi pekat, jadi bertali-tali, begitu. Air lendir yang keluar keluar daripada kemaluan lelaki pun sama, perempuan pun sama. Keluar tu dengan tiada lazat. Kalau keluar dengan ada lazat jima' tu, itu mani. Itu maniyun. Itu mani. Ada pun di sini bukan. Kalau keluar ketika lazat jima' tu, itu mani. Ni belum pada ni. Yang keluar dengan tiada lazat jima'. Ketika keluar tu ketika bangkit syahwah jima'. Ketika naik bangkit syahwah keinginan jima' tu, ketika itulah dia keluar. Jadi basah. Maka adalah pada musim dingin, musim sejuk, warna putih, lagi kasar. Dan pada musim panas, warnanya kuning, lagi halus. Itu pada negeri yang berlainan di antara ada musim panas, musim sejuk lah. Adapun tempatan kita tu, dia tak ada musim panas, musim sejuk straight. Ada musim kemarau dengan hujannya. Jadi maknanya sama semacam je lah. Tapi ada berubah mengikut musim. Kalau musim tu musim dingin, musim sejuk, maka warna dianya putih, jernih, kasar. Jadi maknanya pekat lah. Pada musim panas warnanya kuning, jadi maknanya warna dia tu nak nampak jadi kuning-kuning sikit. Lagi halus. Dan terkadang keluarnya tiada terasa. Dan terkadang keluar mazi saat itu tiada terasa. Maknanya tak terasa kata dia keluar. Tahu-tahu tengok dah basah. Tapi dia keluar tu ketika mana? Ketika bangkit syahwah tu lah. Ketika ada naik syahwah keinginan jima' tu dia keluar. Tapi boleh jadi dia keluar tu kita tak terasa kata dia tu keluar. Dan pada perempuan terlebih ghalib daripada lelaki. Dan pada perempuan terlebih ghalib daripada lelaki. Maknanya banyak keluar daripada orang lelaki. Mudah keluar daripada orang lelaki lagi. Istimewa pula pada waktu bangkit syahwahnya. Apabila naik syahwahnya perempuan. Syahwah keinginan jima' tu dah apabila bangkit saat itu, jadi orang perempuan tu mudah nak keluar mazi daripada orang lelaki lagi. Itu mazi. Dan demikian lagi seperti mazi, wadi, dengan ijma'. Dengan ijma' ulama bahwasanya wadi itu adalah najis. Demikian lagi seperti mazi pada hukum najisnya, wadi dengan ijma'. Dengan ijma' ulama bahwasanya wadi itu adalah najis. Iaitu wadi, air yang putih. Warna dia tu nak macam warna air mani lah. Yang putih
lagi keruh. Putih keruh maknanya nak macam tu lah. Nak macam air mani. Dia bukan putih jernih. Adapun mazi tadi tu putih jernih. Adapun sini putih lagi keruh. Lagi kasar. Maknanya pekat. Pada ghalibnya keluar ia mengeringi. Pada ghalibnya waktu dia keluar mengikut ghalib. Masa dia keluar mengikut ghalib. Pada ghalibnya keluar ia pada ghalibnya keluar ia wadi mengiringi apa bacaan dia, mana kencing, kumah ke apa bacaan dia, minta tulis bahasa Rumi. Pada ghalibnya keluar ia mengiringi kumah ke baca macam kumuh. Mana kencing kan. Pada ghalibnya keluar mengiringi kumuh. Kencing. Dia selepas pada kencing tu nak keluar. Pada ghalibnya. Dan terkadang sebab menanggung berat-berat, dan terkadang sebab menanggung berat-berat, kita pikul benda yang berat-berat, nak keluar air wadi. Jadi ada kalanya dia keluar selepas pada kencing, ada kalanya tak selepas pada kencing tetapi dengan sebab badan tu penat, kemih. Terkadang sebab menanggung berat-berat. Mana menanggungkan pikul ke, artinya menanggungkan benda yang berat-berat. Badan tu jadi penat, nak keluar air wadi. Begitulah. Maka hukumnya seperti hukum kemih jua. Kemih kumah. Jadi hukum dia seperti hukum air kencing lah. Jadi pendek katanya yang keluar daripada di situnya, daripada kemaluan tu 4 jenis. Air kencing, mani, wadi, madhi. Yang suci satu saja ialah mani. 3 laginya ialah najis. Dan demikian lagi najis jarrah. Jarrah ni apa dia? Iaitu yang dikeluarkan oleh binatang. Mamuh biyak. Daripada makanan tu yang di dalam perutnya. Tak kala biyak ia binatang. Dia kalau kita pernah tengok lembu, biasanya pagi-pagi dia keluarkan rupuk daripada perut dia. Lepas tu dia mamuh benda tu. Mamuh sehingga keluar kat mulut dia tu jadi macam air liu lah. Putih kat mulut dia tu. Dia mamuh saja. Bukan dia makan rupuk. Dia keluarkan benda rupuk-rupuk yang ada kat dalam perut dia, keluar kat mulut, dia mamuh benda tu. Dah. Maka itu dikatakan jarrah. Ada lembu pun ada, kambing pun ada. Biasanya begitulah. Maka yang putih kat mulut dia tu, yang dia mamuh-mamuh tu, maka itu adalah jarrah, itu adalah najis. Kalau betul-betul air liur tu suci.
dan demikian lagi najis murrah, iaitu murrah hampedu. Yang kuning. Hampedu yang kuning, warna hijau. Air dia dalamnya Empedu yang kuning warnanya warna hijau. Maksudnya begini, ada setengah tu kuning, ada setengah tu hijau. Nah, maksudnya begitu ya. Macam mana pula kuning hijau? Mana setengah-setengah tu hijau, setengah-setengah tu kuning. Maka air dia tu rasanya rasaan dia tu pahit kan. Empedu tu. Maka adalah najis. Dia air hijau, setengah tu kuning. Itu najis. Maka inilah perkara yang najis daripada fadlah atas itlaq. Jadi maka inilah beberapa perkara yang tersebut semenjak dulu perkara yang najis, benda-benda yang najis daripada fadlah atas itlaq, dengan secara itlaqnya begitulah. Daripada darah, daripada ingus, daripada apa, daripada darah, daripada kencing, daripada tai, daripada apa dia lagi, mazi, wadi, begitu fadlah, benda yang keluar daripada tubuh manusia, itulah semua perkara yang najis. Yang mula apa dia lagi sebut sana, nanuh, dan nur, apa dia tu, muntah. Kita tengok pada muka surat 67, bawah sikit pada tengah. Dia kata maka adapun fadlah hayawan, maka yang najisnya itu darah yang mengalir, dan jika mengalir daripada ikan atau darah yang tinggal pada tulang, situ. Mulai daripada di situ sampai ke sini itu fadlah yang najis. Setengah daripadanya darah. Kita tengok muka surat 67. Bawah sikit pada tengah. Pada katanya, maka adapun fadlah hayawan itu, maka yang najis, jadi mana fadlah yang keluar daripada yang jadi fadlah daripada badan binatang tu, ada setengah tu najis, ada setengah tu tak najis. Maka yang najis tu dia bilang satunya darah yang mengalir. Daman masfuh, darah yang mengalir. Kalau darah yang kat badan tu nak hukum najis tak boleh lagi lah. Nanti dia mengalir keluar tu barulah najis. Lepas tu, lepas pada tu apa dia lagi? Nanuh, dan najis nanuh, dan demikian lagi muntah. Lepas tu muntah tu, lepas tu turun ke bawah, dan najis segala tai dan kumah, kencing. Lepas tu datang sini tempat yang kita baca tadi. Madhi, wadi, lepas tu apa lagi? Jarrah, lepas tu ampedu. Itu segala fadlah yang najis. Perkara-perkara yang fadlah daripada hayawan adalah najis. Tu maka dia kata sini, maka inilah perkara yang najis daripada fadlah atas itlaq, dengan secara itlaqnya begitu. Apa dia?
Kalau kita tengok dulu, bilang satunya darah yang mengalir, yang keduanya apa dia? Nanuh. Lepas tu masuk di bawah nanuh tu, nanuh dan nur dan air, air apa? Puru. Dan air luka dan air cacar. Tu itu najis. Lepas tu lagi pulanya muntah. Itu fadlah yang najis. Lepas tu turun ke bawah, dan dia makan lagi bawah, bagi bawah sekalinya, dan najis segala tahi dan kumah, kencing. Lepas tu sambung di sini yang tadi, apa dia? Madhi wadi. Lepas tu jarrah. Lepas tu ampedu. Itu fadlah yang najis daripada badan hayawan. Dengan secara itlak, maknanya dengan secara itlak macam mana pun dia najis. Najis mata-mata najis. Tak kira kat mana, sebut katanya muntah, sebut kata madhi masalah, maka adalah najis. Jadi fadlah yang najis. Adapun air liur, ini pun fadlah juga. Benda yang lebih daripada badan. Adapun air liur dan balgham, dan balgham tu apa dia? Gerah. Balgham tu keluar daripada dada, seperti masa kita batuk, itu keluar daripada dada atau daripada kepala, itu dua-dua. Daripada kepala, dia ada setengah-setengah ketika tu apabila kita lenggak, ke atas, ada turun ke bawah. Itu pun balgham juga panggil. Jadi balgham tu keluar daripada dada, ada kalanya keluar daripada kepala. Dan air hidung, air hidung ni yang cair. Kalau apa dia, awal-awal kita nak jadi sesemua. Awal-awal permulaan nak jadi sesemua tu dia keluar air hidung. Artinya pada masa menangis. Katanya kalau tempat musim sejuk tu, tempat musim sejuk nak keluar air hidung. Tapi bukan hingus. Dan air mata dan ingus dan air peluh lah. Dan mani dan susu dan alaqah dan mudghah. Itu fadlah semua. Itu fadlah juga. Alaqah tu seketul daging, seketul darah yang jadi daripada mandi. Mudghah tu seketul daging yang akan jadi bentukan binatang, hayawan, nak jadi manusia. Jika semua tu, air liur, balgham semua tu, jika daripada anjing dan babi dan segala anak daripada keduanya, daripada anjing dan babi, atau salah satu dengan binatang dengan yang lain, dengan binatang yang suci yang lain, maka najis kaliannya. Itu kalau daripada benda tu lah. Air liur anjing najis, balgham anjing najis, babi sama. Dah. Peluh dia pun najis, air mata dia pun najis. Katalah balgham dia pun najis kalau daripada anjing dan babi, artinya peranakan dia antara anjing dan babi atau peranakan antara anjing dengan kambing masalan,
atau babi dengan kambing masalan. Nah, semuanya najis. Sebab jadi kita ingat katanya semua diri anjing dan segala fadlah dia, juzuk-juzuk badan dia najis ke semua. Gitu. Dan jika daripada binatang hayawan yang lain. Ini binatang hayawan yang lain tu kira masuk manusia jugalah. Jadi maknanya air liur, balgham, apa dia lagi? Air hidung, air mata, ingus, air peluh, mandi, susu, alaqah, mudrah, daripada binatang hayawan yang lain, daripada anjing dan babi hingga akhir, maka iaitu suci sekaliannya. Semuanya suci. Semuanya suci. Air liur kambing, air liur lembu, balgam lembu kambing, katalah air hidung dia, air mata, ingus, air peluh, najis. Apa suci semua. Sebab tu kalau naik kuda, kuda berlari tu, kuda pun peluh juga. Kuda tu peluh juga. Maka peluh dia tu kena kain, kena apa tu, tak najis. Mandi suci, semuanya suci. Asalkan lain daripada anjing dan babi dan peranakan daripadanya. Semuanya suci. Sebab tu yang apa dia, sarang burung layan-layan, itu jadi pada air liur kan. Itu jadi pada air liur, maka itu suci lah. Sebab air liur suci ke semua. Tengok. Dia katanya, dan jika daripada hayawan, binatang hayawan yang lain daripada itu, daripada anjing dan babi dan segala anak daripada keduanya atas salah satu, maka iaitu suci sekaliannya. Air liur suci, lembu kambing atau ayam, katalah gajah apa semua, suci semua. Suci semua. Balgham, apa dia, air hidung, air mata, apa, suci semua. Melainkan air susu binatang yang tiada dimakan, yang lain daripada manusia, seperti susu keldai, susu kucing, itu najis. Melainkan air susu hayawan binatang yang tiada dimakan, yang lain pada manusia. Manusia pun hayawan yang tiada dimakan juga, tapi suci. Jadi maknanya susu ni kalau daripada binatang yang haram daging dia, yang tak halal daging, maka tak kira dengan manusia lah. Maka susu itu najis. Sebab tu susu apa dia, kucing najis, tapi peluh dia suci. Air liur dia suci. Apa dia lagi, keldai, yang tak boleh nak makan, yang moyik, itu najis lah. Jadi pendeknya air susu ni mengikut susu binatang lain daripada manusia tu, mengikut tuan dia. Kalau diri dia tu halal dimakan, maka susu dia tu suci. Kalau tidak, tidak. Kalau gitu susu harimau ke masalah, najis semua. Tengok. Melainkan air susu hayawan yang tiada dimakan, yang lain daripada manusia, hukumnya susu hayawan yang tiada dimakan, maka iaitu najis. Itu najis. Dan jikalau daripada air susu manusia, maka iaitu suci, walaupun manusia tak dimakan. Daging manusia tak dimakanlah, tetapi susu manusia tu suci. Kita maklum. Dan jikalau daripada lelaki, susu tu keluar daripada dada orang lelaki, suci. Tapi air susu betul lah. Jangan aneh.
Ha. Dan jikalau daripada lelaki, susu tu daripada orang lelaki sekalipun, keluar daripada dada orang lelaki sekalipun, kalau ada keluar tu, maka susu tu suci. Tapi 1000 orang tak ada seorang ni. Tapi nak cerita hukumnya suci. Dan atau daripada perempuan yang belum balik. Daripada orang perempuan, kanak-kanak lah, yang tak balik lagi sekalipun suci juga. Maka dua-dua ni sama. Orang lelaki, perempuan yang belum balik, pada adat tak keluar susu. Pada adat orang lelaki dan perempuan yang belum balik, pada adat tak keluar susu. Sebab susu nak keluar daripada mengandung kan. Maka perempuan belum balik tak mengandung. Walaupun jadi pendekatannya susu manusia ni suci. Susu yang adatnya artinya menyalahi adat. Menyalahi adat tu macam mana? Susu orang lelaki atau susu perempuan yang belum balik. Tak mengandung tak apa, tapi ada keluar susu. Makanya suci. Dan jikalau air susu maka ulang sekali lagi, dan jikalau daripada air susu manusia, maka iaitu suci. Dan jikalau daripada lelaki atau perempuan yang belum balik, dan daripada perempuan yang mati sekalipun, suci. Dan daripada perempuan yang mati sekalipun suci juga. Susu mayat lah. Susu mayat pun suci juga. Selama mana badan dia tak berubah. Selama mana badan orang perempuan yang mati itu tak berubah, maka susunya adalah suci. Sebab tu kalau mayat tu, kalau orang perempuan tu dah mati, apa tu ada anak-anak dia nak isap lagi tu, tak mengapa lah. Masalah air liur yang keluar daripada mulut orang tidur. Panggil apa dia? Air liur basi. Air liur yang keluar daripada mulut orang tidur. Kita panggil air liur basi. Jika najis tak najis dia tu, tengok begini, tilik kepada sini. Jika diyakin daripada ma'idah. Jika kita yakin bahawa air liur itu keluar daripada ma'idah. Seperti kuning lagi busung. Warna dia kuning, bau dia tu busung, itu yakin katakan daripada ma'idah. Maka keadaan kitanya benda yang ada di dalam ma'idah tu adalah najis. Maka iaitu najis seperti hukum balgham yang keluar daripada ma'idah. Gahak tadi tu yang keluar pada ma'idah pun najis juga. Maka air liur yang keluar daripada ma'idah, maka najis. Sebab tu muntah tu najis. Sebab dia keluar pada ma'idah. Muntah yang keluar pada ma'idah tu najis. Dan jika tiada yakin ia daripada ma'idah, atau disyakkan 50-50. Dan jika tiada yakin ia air liur sini daripada ma'idah, air orang tidur tadi, dia keluar tu tengok tak, jadi maknanya tak ada warna kuning, tak bau busuk sangat, maka atau disyakkan pada demikian itu. Pada demikian itu pada keluar daripada ma'idah. Pada demikian itu pada keluar daripada ma'idah. Jadi syak. Keluar daripada mulut betul-betul ke atau keluar daripada ma'idah. Boleh jadi begitu, boleh jadi begini. Boleh jadi daripada mulut, boleh jadi daripada ma'idah.
maka dihukum akan sucinya. Itu hukumnya suci. Maka dihukumnya suci. Tetapi tetapi dimaafkan yang najis daripada orang yang kena dibala, orang yang kena bala dengan dia, barang yang kena kainnya atau badannya, dan jikalau banyak sekalipun. Lepas tu masalah air liur orang tidur tu, kalau yakin bahawa air liur itu keluar daripada maidah, hukumnya najis. Hukumnya najis. Asal hukumnya begitu. Tetapi kalau disyakkan artinya tak yakin keluar daripada maidah, maka hukumnya suci. Tetapi dia katanya kalau siapa-siapa yang dibalakan, orang ni kalau dia tidur keluarlah air liur. Kalau dia tidur pada ghalibnya akan keluar air liur daripada maidah. Mesti boleh jadi ada problem, ada masalah kat maidah dia tu. Maka setiap kali dia tidur, setiap kali dia tidur akan keluar air liur daripada maidah. Kena kat baju, kena kat badan. Jadi kalau nak basuh setiap kali tu penatlah. Maka itu sekiranya kalau dibalakan begitu maka dimaaf. Jadi maknanya kena kat baju, kena kat kain tu, maka dimaafkan walaupun banyak sekalipun, maknanya tak mesti basuh lah. Tetapi dibalakan, orang yang dibala, maknanya selalu begitu. Tak macam kita ni lama-lama sekali nak jadi kan. Kalau tidur, kalau letak batal tu jadi elok sikit tak keluar. Tapi kalau orang ni tidur batal tinggi punya keluar. Misalnya, maka sekiranya dibalakan penyakit dia. Ada penyakitnya begitu. Setiap kali dia tidur akan keluar. Setiap kali dia tidur akan keluar. Kena kat baju, kena kat apa dia. Maka itu dimaafkan. Tapi kalau biasa tak dimaaf, kena basuh juga. Adapun basah faraj. Ini bukan madhi, ini bukan wadi, ini bukan mani, ini bukan kencing. Basah yang sebelah dalam. Adapun basah faraj, kemaluan orang perempuan ya. Basah sebelah dalam. Sama ada daripada faraj tu, sama ada daripada manusia, faraj orang perempuan, atau lain daripada binatang hayawan yang suci. Hayawan yang suci maknanya lain daripada anjing dan babi lah. Daripada hayawan yang suci, yakni lain daripada anjing dan babi dan peranakan. Seperti lembu, kambing. Dia panggil bahasa rutubatul farji. Rutubatul farji kalau bahasa Arab. Iaitu air yang putih. Jenis yang putih antara warna madhi dan peluh. Warna dia tu antara warna madhi dan peluh. Maknanya warna dia. Warna dianya warna madhi dan peluh. Sederhana. Jadi maknanya jadi warna dia tu antara warna peluh dan warna madhi. Tak macam warna peluh. Peluh tu nampak jenis betul-betul begitu kan. Dan madhi ni lebih kurang tu juga. Tapi warna dia tu jadi antaralah. Tak. Jadi mana nak kata macam peluh pun tak juga. Nak kata macam madhi pun tak juga. Tengah-tengah, sederhana. Itu maknanya antara warna madhi dan peluh. Ini warnanya. Warna basah faraj tadi. Warna dia. Warna dia tu ialah
antara warna madhi dan warna peluh. Yang basah sebelah dalam tu, jika keluar ia pada had zahir faraj. Jika keluar, jika ia basah faraj tadi. Nah, air tadi lah. Jika keluar pada had zahir. Keluar pada sakatan zahir. Zahir ni zahir faraj. Zahir kemaluan. Tapi zahir ni bukan zahir yang tepat kena basuh kencing tu bukan. Bukan tempat yang kena basuh ketika mandi junub tu bukan. Zahir tu sakat mana zahir? Yang masalah rutubat, masalah basahan farad ni, iaitu pada tempat yang sampai zakar. Kalau suami dia jimuk, kalau dijimuk lah. Kalau dijimuk, zakar masuk sakat mana? Zakar pertengahan zakat yang pertengahan, panjang pendek dia. Pertengahan panjangnya panjang zakat. Air rutu basahan farad tadi tu dihukum hukum suci ia. Dan jikalau barang yang melampaui dalamnya dinamakan melampau di dalamnya melampaui di dalamnya dalam farad dinamakan batin. Tambah sikit. Dinamakan batin. Dinamakan batin. Sebelah dalam. Maka iaitu najis. Maka iaitu najis. Iaitu basahan farad tu najis. Jadi masalah basahan farad tu lah. Jadi kalau dia sebelah dalam tu, kalau sebelah dalam tu maknanya dia kira batin dengan zahir. Batin dengan zahir. Maka kalau yang duduk sebelah batin, maka najis hukumnya. Kalau dia keluar pada sakatan zahir, kalau dia duduk dalam sakatan batin, maka adalah najis. Tapi kalau dia keluar pada sakatan zahir, maka adalah suci. Lepas tu, faedahnya begini. Kita katanya apabila dijimuk. Apabila dijimuk. Kita katanya ketika nak jimuk tu, air madhi tak keluarlah. Sebelah balik lelaki pun tak ada air madhi. Sebelah balik perempuan pun tak ada air madhi. Lepas tu, kalau ada madhi tu najis dengan sebab madhi. Selepas tu kita katanya madhi tak keluar. Sebelah balik lelaki pun tak keluar madhi. Sebelah balik perempuan pun tak keluar madhi. Lepas tu kita katanya apabila dimasukkan zakat ke situ, dimasuk kemaluan lelaki kat situ atau dihulurkan jari masalah, maka ada basah. Lekat kat jari atau lekat kat zakar orang lelaki. Maka maka jari yang masuk artinya zakat yang masuk tu ada basah, maka itu adalah suci. Tapi yang sederhana jangan masuk sampai sakatan batin. Katanya zakat biasanya sakat itulah. Panjang pendeknya sederhana.
maka yang basah lekat-lekat tu, lekat-lekat zakar tu adalah suci. Sebab itu bukan madhi. Kalau madhi itu memanglah najis. Tapi ni lain pula. Ya, sebab madhi itu dia keluar ketika kedatangan syahwat. Lepas tu boleh jadinya kita katanya orang perempuan tu tak naik syahwat, sebelah balik suami saja naik syahwat. Lepas tu dijimuk dengan keadaan perempuan tu tidak naik syahwat. Apabila perempuan tu tak naik syahwat, maka tak keluar madhi. Kita katanya, lepas tu sebelah balik lelaki pun tak keluar madhi juga. Maka apabila dia masukkan zakat tu, ada lekat basah-basah kat zakat. Maka zakat tu yang sederhana. Tidak terlalu panjang lah. Maka yang basah-basah tu adalah, itulah panggil katanya basahan farj, rutubatul farj. Maka itu adalah suci. Maknanya kalau kena kain, kena apanya, tak payah basuh dah sebab suci. Tetapi kalau zakat tu panjang, masuk dah panjanglah pada adatnya. Mengikut pada adatnya, masuk panjang, dia masuk tu sampai sakatan batin. Kira katanya lebih pada adat tu, maka ada basah, maka itu najis. Begitulah. Kalau tidak, macam mana benda sebelah dalam kita nak hukum kata najis pula. Sebab ketika apabila dimasukkan benda zakar ke dalam faraj. Ketika tu farad tu tidak ada madhi wadi, tidak ada memanglah madhi wadi tidak ada. Maka yang basah tu betul-betul basahan farad. Maka yang basah maknanya sakatan zohir ni sakatan zohir tu maka itu adalah suci. Kalau masuk sampai sebelah dalam tu itu adalah najis. Maka nak tanyanya, kalau tak ada kena madhi tu, zakat orang lelaki tu kena basuh ke tak kena basuh? Begitulah. Tapi kalau ada keluar madhi, maka dia bercampur dengan madhi. Seperti mandi lah. Mandi apabila bercampur dengan madhi, mandi pun najis juga. Jadi mutanajis. Mandi biasa mandi, saja-saja mandi. Kalau tak bercampur dengan madhi, maka ada dah suci. Sebab tu tak, maknanya tak payah basuh lah kalau nak solat. Tetapi kalau mandi, biasanya kalau orang jima ni, biasanya apabila bersetubuh tu biasanya bercampur. Bercampur mandi dengan madhi itu biasa bercampur. Lagi pulanya basahan farad pun ada bercampur dengan madhi. Itu memanglah jadi najis, jadi mutanajis. Jadi kita nak cakap pasal mandi, betul-betul mandi adalah suci sekiranya kalau keluar dianya tak bercampur dengan madhi. Gitu. Lepas tu masalah memang itu. Farad ni farad binatang sama, farad orang perempuan pun sama. Memang sebelah dalam tu kalau diolahkan benda masuk zakar, masuk jari ke masalah, dia basah. Binatang pun begitu, manusia pun begitu. Maka sakatan zohir, yang basah-basah sakatan zohir itu adalah suci. Kalau sakatan batin adalah najis. Lepas tu apa faedahnya ketika dimasukkan zakar? Ketika dimasukkan zakar dengan tidak ada madhi, maka zakar yang sederhana pertengahan panjang pendek dia pendek ke artinya pertengahan tidak panjang sangat, maka apabila dimasukkan zakat tu maka jadi basah lekat kat zakat. Maka tak wajib dibasuh lah. Tak wajib dibasuh. Tetapi kalau masuk dalam sampai sakatan batin, biasanya kita katanya zakat dia tu boleh jadi panjang daripada lebih panjang pada orang biasa. Masuk sampai ke sakatan batin. Maka itu adalah najis. Maknanya yang basah lekat kat zakat tu mesti dibasuh. Begitu. Begitu dah. Tapi jangan bagi nyata, jangan yakin kata dia tu bercampur dengan madhi lah. Semata-mata basahan dia tu
Tengok kalau duduk sakatan Zohir, kalau masuk 1 inci, 2 inci, 3 inci, 4 inci masalah, masuk dalam tu, maka sakatan Zohir lagi lah. Kalau basuh kat zakat tu tak wajib dibasuh. Tapi nak ini cakap najis tak najis, tapi bab bersih tu memanglah kena basuh. Tapi masalah kalau kena kain kena apanya, maka tak wajib dibasuh. Kalau dia tu keluar duduk di sakatan Zohir. Kalau batin adalah najis. Habis. Kemudian kita pagi ni kita akhir pada kata dan ketahui olehmu segala hukum segala hayawan yang lain daripada anjing dan babi dan forok daripada keduanya suci sekalian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح وعلينا ونظر قلوبنا من نورك الكريم اجعل لنا خالصة. اللهم إنا